0.05%. Kami jual di overseas, jual di Middle East, jual di Mesir, jual di Arab, jual di Dubai, jual di Syria, jual di mana-mana di Timur Tengah. Tak ada isu apa pun. Takkanlah haram. Jadi kita pun fahamlah. Okey, nak tentukan barang, takkan nak kita barang. Maka sekarang ni benda tu dah jadi syubhat. Bila jadi syubhat, Nabi bagi pesan kepada kita, famanit taqash syubhat faqad istabra lidinihi wa irdihi. Siapa yang tinggalkan syubhat, dia jaga agama dia dan jaga diri dia. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjun dalam perkara syubhat, dia terjun dalam perkara haram. Jadi bila dah tahu benda ni syubhat, tinggal. Macam saya ambil satu produk kesihatan. Bila ada orang cakap, walaupun seorang, jadi kita sifat warak kita tu lah, kita dia warak bagi lebon kan, ya, peding lalat juga. Bila ada seorang yang kita tahu dia itu kata-katanya boleh dipakai, dia tuan haji dan AJK masjid, dia kata, Ustaz, saya dapat tahu produk ni yang Ustaz ambil ni, susu produk yang Ustaz ambil ni ada gelatin. Saya tu tinggal, saya cuba ambil dia punya herba saja, susu tinggal. Ejen dia sekesian walaupun non muslim, tapi akhlak cukup baik. Telefon berkali-kali saya buat tak tahu. Alas sekali tak telefon lah. Agaknya dia pun dah cakap dengan second boss dia, PDRM, Ustaz B tak mau ambil ini produk lah. Tak apalah, saya cari lain orang lah. Jadi saya pun tinggal benda tu. Sebab benda tu sudah jatuh syubhat, tidak ada keputusan. Baik. Jadi Nabi SAW menunggu wahyu dari Allah SWT nak memutuskan isu ni, isu kiblat ni. Sebab kita selama ni menghadap sembahyang, menghadap ke Masjid Al-Aqsa, jadi bahan tobahan, jadi bahan ya, yang jadi bahan gurauan. Jadi bahan senda gurau, dipertikaikan. Agama kita sampai dipertikaikan. Kalau Islam ni betul, kenapa sembahyang menghadap ke kiblat orang Yahudi? Padahal agama Yahudi itu lebih baik daripada agama Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, Fadara taqalluba wajhika fis sama'. Maka pada satu ketika, tak kala Nabi sedang mengimamkan sembahyang di satu masjid, namanya Masjid Bani Sulaim, ataupun sekarang ni dinamakan Masjid Qiblatain. Maka ayat diturun. Bila ayat diturun, Nabi terus pusing, fawalli wajhaka qiblatan tardaha. Maka kami tunjukkan kepada kamu, wahai Muhammad, sebenarnya kiblat yang kamu boleh terima. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatra. Mana-mana kamu berada di muka bumi ini, kamu sembahyang, menghadaplah kamu ke Masjidil Haram. Serta-merta bila ayat itu, Nabi serta-merta ubah. Nabi ubah. Batal tak sembahyang, Ustaz? Dan Nabi terima, takkan batal sembahyang. Nabi tahu lah, buat lagi orang pusing, sahabat telefon. Maka daripada hari itulah Masjid Bani Sulaim ini dikenali sebagai Masjid Qiblatain, yang mana kata kalau pergi umrah atau pergi haji akan nampak di sana ada dua mihrab. Mihrab tu apa Ustaz? Itu yang tempat imam sembahyang depan tu, lepuk ke dalam tu, lepuk keluar tu. Itu mihrab tu. Satu mihrab menghadap ke Masjidil Haram dan satu mihrab menghadap ke arah bertentangan, iaitu Masjidul Aqsa. Itulah sebab dinamakan Masjid Qiblat. Peristiwa ini berlaku pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Itu cerita dia. Bulan Syaban tahun 2. Selang 2 bulan selang 2 bulan selepas itu berlaku peperangan Uhud. Itu cerita dia. Itu sebab pertama kita mengingati bulan Syaban. Sebab kedua ialah kata-kata Sayyidatina Aisyah bahawa Nabi SAW
paling kerap berpuasa sunat dalam bulan Sya'ban. Bulan Ramadan memang sebulan penuh puasa. Kita kira wanita pun kalau tak boleh puasa seminggu pun dia kira penuh juga lah. Sebab apa? Sebab di luar rumah kita berpuasa. Konon-konon dia di dalam rumah kita batai, togi, ambil rebus, krim bandung semua dia tibai. Dah tak boleh puasa. Tapi kat luar wajib kita imsak, menahan diri daripada makan di khalayak ramai kerana menghormati bulan Ramadan. Tapi duduklah rumah tak kisah, tak belilah. Belilah aiskrim yang dalam apa, dalam Tupperware RM5 lah. Bawa balik, ngap. Abang pun balik petang kerja. Makan bang. Tengah puasa ni, stay tu selapa makan tak? Pergi betul. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang dinamakan antaranya Lailatul Mubarakah. Ada saya buat dalam buku, sebaik saya ingat ada satu kitab. Tapi kitab ni tak boleh saya nak jual lah sebab tak ada dalam stok. Tak ada lebih, yang ada satu Jadi kitab Kelebihan Malam Nisfu Sya'ban. Saya bacakan nama Malam Nisfu Sya'ban ni, Lailatul Mubarakah, kemudian Lailatul Ijabah, Lailatul Hayah, Aid Al-Malaikah, dan Lailah Asy-Syafa'ah. Jadi malam Nisfu Sya'ban ada pada malam ini. Malam ini saya akan membaca Yasin, dijemput ke satu surau di kapal untuk bersama-sama berjemaah membaca Yasin 3 kali dan berdoa, dan sedikit diakhiri dengan sedikit ceramah pendek malam Nisfu Sya'ban. Jadi 3 sebab kenapa bulan Sya'ban disebut oleh Nabi SAW dalam doa baginda yang ringkas yang kita salin bulan lepas kan, ada saya tulis tadi ni. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saya pun tak tahu lah ni. Bulan depan ada tidak kuliah ni, sebab kali pertama kita tak jumpa bulan Ramadan ni. Saya tak pasti. Ada apa tak tahu, tengok ada ketua yang tak ada ni. Ada buah soja aja ada. Jenderal dia tak ada pula nampak lepas pagi. Ada pagi tak tahu. Lalu jenderal dia tak. Ya. Selalu ada baca kita online baca biasa. Kalau itu kita ada pada waktu itu, tapi kita tak mengaji kitab Syarah Qur'an Batin Muhammadiyah lah. Kalau kita mengaji pun ni, sebab dalam kitab ni dia ada keistimewaan puasa bagi umat Muhammad dan kelebihan berpuasa. Kita ambil dia mesti. Yang ni break 1 bulan. Bulan raya esok sambung balik. Okey. Jadi tanpa dia akan masuk, kita teruskan dengan kitab itu So apa lah? Saya pun tak ada. Berapa? 15. Perkara 12. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara menulis kitab ini, Almarhum Syekh Muhammad bin Said Alawi Al-Balkani rahimahullah taala, para muazzin pada hari kiamat akan berada di atas lumukan haruman kasturi. Tak ada. Itu cerita di Bandung kata ni. Dia orang pihak Jabatan Mufti dalam proses pencetakan. Jadi mungkin saya cakap dengan ustaz di sana, saya kata kalau boleh dapat lepas raya tunggulah. Sebab permintaan ini jadi 2. Harga sama RM10. Saya bawa tak banyak ni, semua mungkin dalam ada 10 kot. Tengoklah siapa cepat dia dapat lah. Baik.
Para muazzin pada hari kiamat akan berada di atas lumukan haluan kasturi, manusia lain memandang dan berharap agar masing-masing berada pada tempat para muazzin itu. Wah, ini special jadi muazzin ni. Masa di pada Bashar, orang yang telah gabut, mereka relax lah. Saya dapat sopa lagi, saya dapat tilap lagi, saya dapat katil lagi, saya dapat tilap dalam pilo lagi, yang diperbuat daripada kasturi. Relax. Itu orang tak dapat, Ustaz. Tapi nak jadi muazzinah tak boleh, Ustaz. Macam mana kami dapat benda ni, Ustaz? Ada sebenarnya peluang untuk kita dapat jadi. Nanti kita baca hadis Nabi ni. Dengar dulu kita dengarkan pendengar kita. Para muazzin itu tidak ditimpa ketakutan dan kedahsyatan huru-hara kiamat. Di samping mendapat kemudahan yang Allah Ta'ala beri di padang mahsyar, ya, boleh relax di atas tilam kasturi. Muazzin ini tidak menerima kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Maknanya dia orang relax. Macam kita keluar kampung carilah mana cari Nabi kat mana, sampai tak boleh nak kata apa lah. Dah tak berpakaian. Betul Ustaz? Betul lah. Memang tak berpakaian langsung. Tak malu Ustaz? Dah malu apa, dah tak ada apa, dah masa tak fikir apa. Tapi muazzin ni antara golongan-golongan tertentu yang tidak mengalami perkara ini. Tapi sebenarnya ada golongan-golongan lain yang Allah Ta'ala beri juga keistimewaan dia, seperti yang muazzin diterima lah. Hal ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun ala kuthbani miski wa arahu